Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita tengok kitab kita Furu'ul Masail. Jadi kita berhenti di muka surat yang saya tanda 43 bawah tu. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang apabila tayamum. Dia su'ila radhiyallahu an, daripada bawah tu baris yang lebih kurang baris yang ke-10 daripada bawah. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dar, yang kata mengarang. Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi. Masih lagi dalam bab tayamum. Dalam bab tayamum. Daripada seorang apabila tayamum bagi membaca khutbah, maka tiada dibacanya, maka adakah harus bahawa ia semayang Jumaat dengan dia atau tiada? Saya dah sebut kat tuan-tuan, satu tayamum untuk satu semayang wajib. Satu tayamum, satu semayang wajib. Semayang sunat boleh banyak. Satu tayamum, satu sembahyang wajib. Kemudian tayamum ni mesti setelah masuk waktu. Dah masuk zuhur baru boleh tayamum, masuk asar baru boleh tayamum. Jangan sebelum tu, tak sah. Adapun ibadah sunat, tuan-tuan boleh satu tayamum, boleh banyak. Macam saya bagi contoh tuan-tuan sebelum ni. Kalau kita tayamum, contohnya sembahyang bulan Ramadan, kita katakanlah tak ada air, kita tayamum yang pertama sembahyang sunat qabliyah isyak. Bila nak sembahyang isyak, kena tayamum lagi, sebab tadi dah sembahyang sunat. Tapi bila kita dah tayamum untuk sembahyang isyak, kita boleh je sambung terus dengan ba'diyah isyak, dengan tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Sebab sembahyang sunat boleh banyak mana pun. Baik, sekarang ni disebut dalam ni, dan saya dah sebut kat tuan-tuan sebelum ni, tayamum untuk khutbah Jumaat dengan sembahyang Jumaat dia kena asing. Dia tak boleh sekali. Itu yang mu'tamad. Maknanya dia kalau khatib, dia bertayamum, tayamum yang pertama untuk khutbah, habis dia khutbah, kalau dia nak jadi imam pula, ataupun dia nak sembahyang Jumaat jadi makmum, dia kena tayamum lagi sekali. Itu pendapat yang mu'tamad. Dia tak boleh gabung dua sekali. Sebab khutbah satu benda wajib, satu kefarduan, sembahyang Jumaat juga satu kefarduan. Baik. Cuma kita dah sebut dah, satu tayamum boleh berbilang-bilang khutbah, boleh. Katakanlah dia jadi tok khatib banyak, dia duduk sini baca khutbah, dah habis khutbah sini dia pergi tempat lain pula jadi khatib. Macam di negara Arab, masjid tu dekat-dekat je, sebab semua orang Islam. Masjid pula tak besar. Dia tak besar, masjid tu ada banyak. Di negara Arab bila ada banyak, dia boleh, dia habis sini dia pergi sambung baca khutbah sana. Tempat yang ni imam lain lah yang jadi imam, dia baca khutbah sana pula. Habis sana dia pergi tempat lain pula, imam sana pula jadi imam. Sampailah masjid terakhir baru dia jadi imam. Tapi antara khutbah dengan sembahyang Jumaat kena ada dua tayamum. Satu tayamum untuk khutbah, satu tayamum untuk solat Jumaat. Baik, jadi soalan di sini, dia kata dia ambil tayamum untuk apa? Untuk baca khutbah. Tapi dia tak jadi baca. Dia ambil tayamum dah, nak baca khutbah. Tapi sampai masjid, tengok ada tu imam lain yang baca khutbah. Boleh tak dia guna tayamum tu untuk sembahyang Jumaat? Itu soalan dia. Boleh lah, faham kot no? Ataupun dia tayamum nak sembahyang Jumaat, sampai masjid tok khatib tak ada, boleh tak dia baca khutbah? Baik. Sebab dia bila niat, dia kata listibahati, untuk membolehkan khutbah. Tidak, untuk membolehkan solat Jumaat. Baik, apa jawapannya? Maka dijawabnya, hasilnya muktamadnya tiada harus dihimpunkan antara khutbah dengan sembahyang Jumaat satu tayamum. Saya sebut dah tadi, khutbah dengan sembahyang Jumaat kena ada dua tayamum. Tak dapat tiada daripada dua tayamum, dan bahawasanya jika ia tayamum bagi Jumaat,
maka harus baginya baca khutbah. Boleh. Masa dia tayamum niat nak sembahyang Jumaat, tiba-tiba main masjid tak ada tok khatib, tak ada, dia baca khutbah, boleh. Sebab Jumaat dengan baca khutbah dua-dua rukun, dua-dua fardu. Boleh. Baik. Kemudian dengan dia kemudian ia tayamum bagi Jumaatnya yang lain. Kena bila nak sembahyang Jumaat kena tayamum lain. Atau tayamum bagi khutbah Jumaat, maka membaca khutbah yang lain, yakni orang lain mula disemayangkan Jumaat dengan dia, kerana bahawasanya maksud dia kalau dia tayamum nak baca khutbah, dia tak jadi baca, dia boleh guna untuk sembahyang Jumaat. Kalau dia tayamum untuk sembahyang Jumaat, dia tak jadi sembahyang Jumaat, dia baca khutbah, boleh juga, sebab kedua-duanya adalah fardu. Dan jikalau fardu kifayah sekalipun, maka sanya telah tinggi martabat daripada segala fardu kifayah, maka dihubungkan dengan fardu ain. Istimewa pula kata Qil bahawasanya ia ganti daripada 2 rakaat. Ini cerita tentang baca khutbah. Ada yang kata fardu kifayah, kalau ada yang baca, yang lain tak payah baca. Tapi masalahnya kalau tak ada siapa baca khutbah, mana semayang tu sah. Baik, apatah lagi kata dia, sebahagian pendapat mengatakan khutbah itu ganti 2 rakaat zuhur. Pernah dengar kan? Khutbah ganti 2 rakaat zuhur. Itu kena ada khutbah. Tapi bukanlah makna kita tak dengar khutbah sembahyang Jumaat tak sah. Kurang pahala lah, kita main lambat. Khutbah kedua baru sampai, kurang pahala lah. Tapi sembahyang Jumaat sah. Yang tak sahnya kalau satu tempat tu dia sembahyang Jumaat tak buat khutbah, tak sah. Boleh lah. Kita main lambat, khutbah kedua nak habis dah baru main, kurang pahala. Kalau sengaja buat berdosa. Saja buat. Boleh main awal, main lambat, berdosa. Berdosa sebab dia wajib dengar khutbah. Kita boleh main awal saja, main lambat. Macam kita tahu bila dah khutbah kan dah tak boleh berniaga kan. Jual beli tak boleh, haram. Ini kat kawasan kita tak jadi. Benda macam tu tak jadi di kawasan kita. Yang jadi macam di luar lah, macam kalau di Selangor biasanya masjid, keliling masjid tu ada kedai. Jadi kadang-kadang dah azan dia jual beli, mana boleh, haram. Haram hukum dia. Kan dalam Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurul bai'. Kan jelas. Wahai orang yang beriman, bila diserukan azan, hendaklah kamu bersegera pada hari Jumaat dan tinggal jual beli. Kadang-kadang kita tengok kalau di tengah tempat-tempat yang ada masjid tu, yang ada kedai di depan dah azan. Azan yang pertama, bukan azan kedua, azan pertama, dia tak boleh jual beli dah. Yang boleh jual beli siapa? Orang perempuan. Orang perempuan boleh, ataupun orang yang tak wajib Jumaat. Siapa tak wajib Jumaat? Musafir. Musafir boleh ya? Kita musafir kan tak wajib Jumaat, kita jual beli tak apa masa tu. Ataupun orang yang orang yang tak wajib Jumaat, orang perempuan boleh ya. Kita yang boleh Jumaat, ingat kita pergi Kuala Lumpur ke, kita nak semayang dah azan yang pertama, jangan pergi beli ayak lah, tak boleh. Haram hukum dia. Tapi kadang banyak je orang buat. Dan yang dalam Quran sebut jelas dah, wadarul bai', tinggal jual beli. Habis tu nak beli bila? Nantilah habis semayang dia beli lah. Kalau nak beli awal sebelum azan, baru boleh beli. Sebelum azan beli. Baik, kemudian mana ni? Okey, Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya lagi. Seorang yang bernazar, hendak semayang 10 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Dia bernazar. Dia bernazar lah, ni semayang apa? Biasanya semayang sunat mutlak. 10 rakaat ni semayang sunat mutlak lah. Semayang sunat apa lagi tuan-tuan? Kalau duha pendapat yang paling kuat 8. Ada yang kata 12 rakaat, tapi pendapat yang paling kuat 8 rakaat. Semayang 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat boleh. Semayang sunat mutlak nama dia. Semayang sunat pun kita tak boleh tambah kalau dia ada bilangan dia jadi bid'ah. Contohnya semayang sunat sebelum zuhur 4 atau 2, paling banyak 4. Jangan buat 6. Buat 6 memang bid'ah lagi 2. Tuan-tuan nak buat 6, 2 lagi tu dia apa? Semayang sunat mutlak boleh lah. Macam kita nak semayang isyak, nak semayang 5, tak boleh. Bid'ah, batal semayang dan bid'ah, berdosa. Semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat saja, jangan lebih. 2 ataupun 4. Semayang sunat lepas zuhur apa? 4 paling bagus, ataupun 2. Jangan buat 6. 6 yang 2 tu memang salah. Bukan itu yang diajar oleh Nabi. Jangan lebih, dia jadi bid'ah lah. Bukan itu yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Semayang sebelum asar 2 kan? 2. Ada riwayat juga yang kata 4, ada. Tak, sebelum tak ada pun yang sebelum maghrib, lepas maghrib semua 2. Betul tak? 2 sebelum isyak,
lepas isyak 2, jangan lebih. Kalau nak sembahyang lebih, sembahyang lain. Witir paling banyak apa? 11. Jangan buat lebih. Tarawih pendapat yang paling kuat, tarawih adalah sembahyang sunat mutlak, boleh buat banyak mana pun. Itu pandangan paling kuat. Itu yang boleh buat sampai 36, dia buat 40, kita buat 20, itu pandangan paling kuat. Sembahyang tahajud termasuk dalam sembahyang sunat mutlak, boleh sembahyang banyak mana pun. Tuan-tuan bangun malam nak sembahyang 20 rakaat boleh. Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni sahaja aku sembahyang. Itu niat dia. Biasa tuan-tuan tengok dalam buku-buku dia tulis sahaja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah Taala. Boleh juga niat lagu tu, tapi niat dia yang hak simple, usalli sahaja aku sembahyang, sudah. Dan boleh sembahyang banyak mana pun. Antara zuhur dengan, contohnya antara subuh dengan zuhur kan panjang waktu. Kita dah sembahyang duha dah, katakanlah kita buat 12 rakaat, ikut pendapat yang paling banyak 12. Jangan tambah dah tuan-tuan. Tambah tu dia bukan, kita tak ikut petunjuk Nabi dah. Tapi nak sembahyang juga boleh. Macam Imam Ahmad ada riwayat kata dia sembahyang sunat sehari 300 rakaat. 300 sembahyang sunat mutlak. Jadi tuan-tuan dah sembahyang 12 rakaat duha, rasa nak sembahyang lagi, sembahyang sunat mutlak. Usalli saja aku sembahyang. Antara zuhur dengan asar, dia ada sembahyang sunat apa? Ba'diyah lah, betul tak? Ba'diyah zuhur dengan qabliyah asar. Habis tu kita nak sembahyang, nak buat apa? Sunat mutlak. Usalli saja aku sembahyang. Sembahyang. Dan sembahyang sunat mutlak ni boleh tuan-tuan niat 2, lepas tu sebelum bagi salam tuan-tuan nak jadikan 4 boleh. Tuan-tuan sebelum bagi salam jadikan 4 boleh, tambah 4. Baik, sembahyang sunat mutlak. Tapi bila nazar dia jadi wajib. Bila nazar jadi wajib. Dia bernazar kalau anak dia berjaya SPM dapat 9A ke atas, dia nak sembahyang sunat antara zuhur, sembahyang sunat, disebut sembahyang sunat sembahyang sunat duha ke, sembahyang sunat tahajud ke, sembahyang sunat 10 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Bila nazar dia jadi apa? Jadi wajib. Nazar jadi wajib. Maka adakah harus ia sembahyang 10 rakaat dengan tayamum yang satu, atau disembahyang tiap-tiap 2 rakaat 1 tayamum? Macam mana? Boleh tak? Kalau sembahyang sunat sekali tayamum boleh perhabis semua. Saya sebut tadi macam sembahyang tarawih, sekali tayamum boleh sembahyang semua 23 rakaat. Tapi isu sekarang ni sembahyang sunat ni dah jadi wajib sebab dia nazar. Dan nazar dia ada 2, saya sebut kat tuan-tuan. Dan kalau boleh jangan nazar mutlak dengan nazar muallaq, ada 2. Dalam Quran Allah memuji orang yang menunaikan nazar, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kita sudah dengar. Jadi orang yang menunaikan nazar, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Sunat menunaikan nazar. Tapi sunat menunaikan nazar ni semua nazar lah. Tapi nazar yang sunat yang dituntut adalah nazar mutlak. Nazar mutlak ni kalau Arab kata lillahi alayya, macam tu. Kerana Allah, aku ikhlaskan kerana Allah ke atas diriku sedekah RM50. Macam tu. Tanpa ikat dengan apa-apa. Aku wajibkan diriku kerana Allah sedekah RM50 kat masjid. Itu nazar mutlak. Contoh tanpa tuan-tuan kaitkan apa-apa. Ataupun tuan-tuan kata lillah, kalau Arab kata lillahi alayya, macam tu. Kerana Allah aku wajibkan diriku melakukan sekian dan sekian, maka benda sunat tu jadi wajib. Yang pahala dia besar. Itu digalakkan. Yang tak digalakkan malah makruh yang selalu orang buat. Kita tinggallah tuan-tuan. Kita mengaji ni kita jangan buat. Contoh dia apa? Kalau aku sembuh daripada sakit ni, aku nak sembelih seekor lembu, bagi satu karyah Bukit Merah ni makan. Kalau sihat. Kalau tak sihat tak ada. Yang ni makruh. Kalau padi dapat 5 tan, aku nak sembelih kambing buat kenduri kat masjid. Tapi kalau tak dapat tak ada. Makruh nazar ni. Pasal dia buat trade dia buat macam apa? Niaga pula dengan Tuhan. Dia boleh buat ibadah tapi dengan syarat Tuhan bagi dia macam ni. Dia boleh buat baik ni tapi Tuhan kena bagi dia lagu ni. Ni nazar muallaq. Nazar ni Nabi banyak kali pesan, jangan nazar. Bukan berdosa tu, tapi makruh. Malah saya dengar sebagai orang Melayu kita sangka dengan nazar dia boleh dapat sesuatu. Ini sangkaan yang salah. Kalau dia nazar, kalau dia tak sihat dia boleh jadi sihat. Salah. Kalau dia nak dapat untung berniaga, dia kena nazar baru dapat. Salah. Nabi pesan lama lah. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, la tanzuru, jangan kamu bernazar. Ni nazar muallaq.
Fa inna nadhra la yughni minal qadari syai'a, kerana nazar itu tidak memberi apa-apa manfaat dalam ketentuan Allah, tak ada apa-apa manfaat langsung. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, hanya saja nazar ini dilakukan oleh orang yang kedekut. Pasal kedekut, nak buat ibadah kena dapat dulu sesuatu. Nabi kata kedekut bakhil. Dalam hadis yang lain Nabi kata an-nadhru la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiruh, sesungguhnya nazar itu tidak menyegerakan sesuatu dan tidak melewatkan sesuatu. Dia tidak mensegerakan suatu kebaikan pada kita dan tidak melengahkan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, hanya saja yang duk nazar ni orang yang kedekut, jelas Nabi sebut. Jadi jangan nazar macam tu. Tapi kalau nazar juga, nazar wajib tunai, cuma makruh. Contoh dia nazar, kalau aku sihat, aku nak sembelih kambing, buat kenduri kat masjid Bukit Merah. Katakan dia sembuh sungguh, wajib ditunaikan, wajib ditunaikan. Tapi dibenci dalam agama. Begitu. Tapi habis itu macam mana nak buat? Kalau kita sakit, kan banyak orang sakit kan, dia bernazar. Tuan-tuan dengar cerita, saya mengaji ustaz, tok guru cerita. Ada orang dia sakit teruk, dia nazar, kalau dia sembuh dia nak bagi makan syaitan. Nazar bukan nak bagi makan syaitan. Tengok-tengok sembuh sungguh, pening kepala dia. Macam mana nak cari syaitan? Dia tanya kat tok guru dia, macam mana nak bagi makan syaitan? Tok guru kata senang saja. Hari Jumaat tunggu dekat pintu. Kan pintu masjid kan, duduk kat pintu masjid. Tengok orang yang paling lambat sekali datang, dan yang paling cepat balik. Yang tu tok guru kata itulah syaitan. Itu tok guru dia sebut. Dia pun tunggu tengok orang dah baca khutbah, nak habis khutbah, ada orang seorang lambat mai. Oh, dia tahu ini. Bila imam bagi salam, pium, dia lari dulu. Saya tak tahu betul syaitan ke tak betul, wallahu alam. Tapi itu ditunaikan nazar dia. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sembuh sakit, cara dia bukan macam tu. Cara dia, tuan-tuan sembelih je kambing. Sembelih kambing, buat kenduri kat masjid, kemudian maklum kat imam ke dekat siapa, tolonglah doa saya ni sembuh, macam tu. Macam di Arab Saudi ada satu orang kena kanser tahap 4, nak mati dah, kanser tahap 4. Dan dia buat apa? Kanser tahap 4, dah beberapa kali kemoterapi dah nak meninggal dah. Doktor pun bagi tempoh beberapa bulan dia boleh hidup. Takdir Allah, dia ada pembantu daripada Indonesia. Kan banyak betul Indonesia mai kerja di Arab Saudi, jadi orang gaji, kaya lah, gaji banyak. Ada seorang, dia punya orang gaji dia baru mai pada Indonesia. Orang gaji ni sangat bagus, tapi dia pelik. Orang gaji dia ni kalau mandi lama, itu yang dia pelik, mandi lama sungguh, perempuan. Sampai satu hari majikan dia ni yang sakit kanser ni tanya, ni bagus kerja, tapi pasti apa bila mandi lama? Dia pun cerita, dia kata sebelum dia dapat ni, dia baru bersalin, baru dapat anak, baru dalam seminggu. Lepas tu dia dapat tawaran ke Arab Saudi. Kalau dia nak tinggal, bukan senang nak dapat lah. Bukan semua orang dapat kerja sebagai mat di Arab Saudi tu, tukang gaji. Jadi mau tak mau, semata-mata nak cari rezeki, dia tak pasal tinggal anak dia yang baru seminggu, tinggal kat keluarga dia di Indonesia. Dia pun mai ke Arab Saudi. Dan tu dia kata kenapa masuk dalam bilik lama, orang perempuan bila tak menyusu sakit, bengkak susu. Anak tak menyusu, bengkak susu keluar. Tu dia kena perah susu. Tidak dia sakit bengkak susu, kerana boleh demam, jadi tak larat. Tuan-tuan suami, tuan-tuan tahu. Jadi dia terpaksa perah susu. Tu yang lama perah susu. Majikan dia dengar kesian. Majikan dia terus bayar gaji dia. Dia gaji dia berapa tahun saya tak ingat tuan-tuan. Dia berapa tahun dia duduk, dia punya kontrak dia. Dalam kontrak itu dalam 5 tahun ke macam itulah, dia bayar semua gaji dalam kontrak dia tu. Baik semua gaji ni, dia bagi tiket pergi balik Indonesia, jaga anak hang bagi besar, dah besar nanti mai balik. Tapi dia bayar gaji tu, gaji yang padahal baru kerja kan, dia bayar gaji seperti mana dalam kontrak bertahun tu. Dia bagi je sedekah. Tak apa, baliklah dia punya tukang gaji dia balik ke Indonesia. Kemudian dia ada temu janji dengan doktor, jumpa doktor scan, tengok kanser dia hilang semua. Doktor pun terkejut, hilang langsung. Dah ada hadis Nabi sebut, ubatilah orang yang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Ada hadis jelas sebut, hadis sahih. Ubatilah orang yang sakit di kalangan kamu dengan sedekah, bukan bernazar. Kalau saya sembuh saya buat, itu makruh. Jadi jangan buat macam tu. Sembelih kambing, bagi orang makan, minta orang doa.
Nah, kemudian kita bertawasul, ya Allah, dengan ibadah ni kalau aku buat kerana-Mu, sembuhkanlah aku. Begitu. Kemudian tuan-tuan, ni nazar ni tuan-tuan, nazar disebut ni nazar umum lah. Boleh jadi mu'alaq, boleh jadi yang mutlak. Tapi kita yang mengaji jangan buat nazar mu'alaq. Ni saya beritahu, jangan buat nazar mu'alaq, buat nazar mutlak kalau nak nazar. Baik, maka dijawabnya, maka hendaklah ia semayang tiap-tiap 2 rakaat satu tayamum. Nampak? Tak boleh satu tayamum semayang 8 rakaat, semayang 10 rakaat. Pasal tak boleh? Sebab semayang sunat dah menjadi wajib. Kenapa jadi wajib? Kerana nazar. Sudah menjadi wajib kerana nazar. Sayyidina Umar radhiyallahu an, sebelum dia masuk Islam, dia pernah bernazar nak beriktikaf di Masjidil Haram. Ni sebelum masuk Islam ni. Dia belum masuk Islam tapi dia dah bernazar dan nak beriktikaf di depan Kaabah Masjidil Haram. Bila dia dah masuk Islam, dah lama, dia tanya kat Nabi SAW, adakah dia kena tunaikan nazar tu? Sebab dia nazar sebelum masuk Islam. Maka Nabi kata, awfi binadrik. Ya, wajib tunaikan. Wajib tunaikan. Walaupun diungkapkan sebelum Islam, tapi dah masuk Islam, wajib tunaikan nazar dahulu. Dan kita tahu lah, siapa yang bernazar nak beriktikaf di Masjidil Haram, dia kena iktikaf di situ. Tak boleh tempat lain lah. Sebab di situ 1,000 kali ganda. Siapa yang bernazar nak beriktikaf di mana? Di Masjid Nabawi, dia kena beriktikaf di Masjid Nabawi. Tak boleh iktikaf di tempat lain, kecuali dia boleh iktikaf di Masjidil Haram. Sebab Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjid Nabawi. Sebab Masjid Nabawi berapa kali ganda? 1,000. Masjid lain tak boleh. Siapa yang bernazar nak beriktikaf di Masjid Aqsa, Masjid Aqsa di Israel, dia tak digalakkan sangat tuan-tuan pergi, sebab Masjid Al-Aqsa lah ni di bawah kawalan Israel. Bila tuan-tuan pergi, tuan-tuan bayar, duit itu masuk pada Israel, bukan pada Palestin. Itu yang kadang-kadang ada sebagai orang, dia sebagai orang aktivis Palestin ni tak galakkan sangat lah pergi ziarah Masjid Al-Aqsa tu. Bila kita pergi ziarah, kita akan bayar kepada kerajaan Israel, tidak tak boleh masuk. Dia kerajaan Israel yang dapat duit. Siapa yang bernazar nak beriktikaf di Masjid Al-Aqsa, dia wajib tunaikan. Kata dapat tunaikan, dia boleh ganti di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Sebab Masjid Aqsa pahala gandaan 500 kali ganda. Masjid Nabawi 1,000, Masjidil Haram 100,000. Tapi siapa yang bernazar, dia bernazar dah, dia nak beriktikaf di Masjid Negara ataupun di Masjid Besi Putrajaya ataupun Masjid Kristal, nazar lagu ni tuan-tuan tak payah pergi pun, duduk kat Masjid Bukit Merah pun jadilah, pasal pahala sama. Habis tu saya dah sebut sama, di sisi Allah sama. Tak ada kok tuan-tuan pergi Masjid Besi pahala lebih. Tak, sama kan? Tuan-tuan dah sebut, saya nak bernazar di Masjid Besi selama semalam, tak perlu pergi Masjid Besi, cukup sekadar Bukit Merah, cukup. Tertunailah nazar dia. Baik, jadi kesimpulan di sini apa? Dia kena semayang satu tayamum 2 rakaat. Lepas tu tayamum lagi 2 rakaat. Tayamum lagi 2 rakaat. Kerana semayang sunat sudah menjadi wajib. Kemudian Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya, maka jikalau seorang tayamum bagi semayang zuhur, maka di semayangnya kemudian, maka ia tayamum bagi asar supaya hendak jamak takdim. Tak? Jamak semayang semayang asar di semayang zuhur ataupun isyak di semayang maghrib, jamak takdim kan. Jadi bila nak jamak, dia kena tayamum juga. Ini kita cerita pasal tak ada ayak lah, tak ada ayak ataupun dia sakit ke, dia tak boleh ambil ayak. Dia bila nak jamak, mula-mula dia tayamum, dia semayang zuhur. Ni adalah semayang zuhur 4 rakaat, dijamakkan kepadanya asar jamak takdim kerana Allah. Lepas dia semayang zuhur, dia nak semayang asar, dia kena ambil uduk lain, betul tak? Dia bukan ambil uduk, kena tayamum lain. Sebab apa? Tayamum untuk satu fardu sahaja. Kalau uduk tak apa. Uduk banyak mana fardu pun boleh. Jadi kalau dia nak dia nak semayang asar pula jamak, dia kena tayamum lagi sekali. Kemudian supaya hendak jamak dengan zuhur, maka masuk waktu asar, tengah tayamum masuk waktu asar. Kita tahu syarat sah jamak takdim, kita kena selesai bagi salam sebelum masuk waktu tu. Tuan-tuan kena semayang asar, habis semayang asar sebelum masuk waktu asar. Kan kita semayang asar pada waktu zuhur kan, kena habiskan semayang asar tu. Kalau kita biasanya kita buat awal, memang sempat lah. Ni kalau orang buat lambat, nak dekat-dekat asar baru nak jamak, dia kena pastikan asar tu habis sebelum masuk waktu asar. Tidak batal dia punya jamak. Batal jamak mana dia apa? Batal semayang asar tu, dia kena semayang asar. Zuhur sah. Tapi asar dia tu batal, dia kena semayang asar. Tengah semayang asar, azan asar, dia kena berhenti.
sembahyang dia batal. Sembahyang itu terbatal. Habis itu kenapa? Dia kena sembahyang asar. Dia tak jadi jamak. Jamak takdim mesti selesaikan sembahyang itu di dalam waktu tu. Baik, kemudian jadi sekarang ni tengah tayamum masuk asar. Masuk atau dahulu daripada ia mengerjakan asalnya telah batal mana ni, maka tayamum hendak jamak asal dahulu daripada mengerjakan akan asalnya telah batallah jamaknya dan batal pula tayamumnya. Batal dua-dua. Ialah sebab tayamum mesti ditunaikan sebelum masuk waktu solat. Dia tayamum untuk sembahyang jamak asar. Asar ni dah batal, tayamum batal sekali. Dia kena tayamum lagi sekali untuk sembahyang asar yang sebenar. Kemudian tetapi pada pertengahan sembahyang masuk waktu asar, adakah dapat ditamamkan dengan tayamum atau tidak? Satu lagi soalan dia. Kalau tengah tayamum masuk waktu asar, batal tayamum. Dia kena tayamum Dia kena tayamum lagi sekali untuk apa? Untuk sembahyang asar yang sebenar, yang masuk waktu tu. Jamak dah tak ada lah sebab dah masuk waktu asar. Soalan dia, kalau tengah sembahyang macam mana? Sembahyang dia sembahyang asar tu dengan tayamum, jamak dengan zuhur. Tengah sembahyang masuk asar. Apa jawapan dia? Maka dijawabnya dengan bahawasanya manakala masuk waktu yang kedua selama lagi tamam asar, selama lagi belum tamam, belum habis asar. Tamam tu habis. Batallah jamaknya dan tayamumnya batal. Batal, habis sembahyang tu batal. Macam orang berhadas, sembahyang tu batal. Sembahyang itu batal. Jadi dia kena sembahyang asar. Macam mana nak sembahyang asar? Ambil tayamum lain. Tayamum lain tu terbatal lah. Asar tu pun juga terbatal. Kenapa terbatal? Kerana jamak dia apa? Tak dan habis, dah masuk waktu yang sebelum. Jamak, bila sebut jamak, kita mesti sembahyang di waktu zuhur. Betul tak? Baru nama jamak. Tidak bila dah masuk waktu asar, batal niat, tak sesuai dengan niat, lari dah. Batal sembahyang tu. Seperti mana orang yang niat nak keluar solat, batal sembahyang kan? Orang niat, dia niat nak keluar solat, ataupun dia niat kalau hinsik aku bunyi aku nak batalkan sembahyang, batal sembahyang kan? Dia ada niat ta'liq macam tu, tak boleh. Sama dengan ni, niat dia dah rosak, jadi batal sembahyang. Jadi dia kena berhenti sembahyang. Sembahyang ni memang batal. Baik, kemudian maka soalan kedua, maka dijawabnya, okey, su'ila radhiyallahu anhu, daripada jikalau tayamum kanak-kanak maka balik sebelum ia sembahyang dengan dia akan sembahyang fardu, adakah harus ia sembahyang dengan dia akan fardu atau tiada? Macam ni. Payahlah nak jadi macam ni tuan-tuan. Budak-budak tayamum nak sembahyang zuhur, dah dia tayamum, tiba-tiba dia balik. Dia balik. Bolehlah dia guna tayamum tu untuk sembahyang fardu? Boleh lah. Kalau dari segi, saya sebut ni dari segi teori ya tuan-tuan. Dari segi teori je. Budak-budak dia ambil tayamum untuk sembahyang fardu, tak ada sembahyang, dia balik. Boleh tak dia gunakan sembahyang tu, gunakan tayamum yang dia ambil ketika dia masih kanak-kanak? Boleh tak dia guna tayamum yang dia ambil ketika dia masih kanak-kanak untuk sembahyang fardu? Itu soalan dia. Baik, jawapan dia apa? Maka dijawabnya dengan bahawasanya tiada harus disembahyangkan fardu, hanya disembahyangkan sunat jua. Mana dia apa? Mana dia budak tu kalau nak sembahyang fardu, dia kena ambil tayamum lain. Tapi kita kata ni teori lah tuan-tuan. Sebab apa? Kalau nak balik, mestilah keluar mani. Keluar mani batal lah tayamum. Ataupun keluar haid dan rahid. Keluar haid tak perlu sembahyang pula. Tapi dia ini teori lah, macam kita cerita kan. Satu orang lelaki yang ada dua muka sebelum ni kan, nak basuh. Teori lah tuan-tuan. Walaupun kita tak pernah tengok lah ada orang dua muka. Kemudian Su'ila radhiyallahu an, jikalau seorang tayamum kerana ia hendak sembahyang dengannya dua fardu, sah bagi satu sembahyang jua, yakni sah disembahyangkan satu fardu jua yang pilihnya, kata Darimi. Ini seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Syekh Darimi ni ada banyak nama. Ada seorang ulama hadis, ada seorang ulama yang dia macam musyabbihah sikit. Darimi juga, Osman Darimi nama dia. Ada Darimi mazhab Syafi'i. Jadi jangan jaga-jaga Darimi ni bukan Darimi yang macam musyabbihah tu. Ulama ahli sunnah berhati-hati dengan Darimi yang macam musyabbihah tu. Dia ada Darimi yang rawahu Darimi tu hadis, tu ulama lain. Sunan Darimi lain. Darimi tu bukan, yang Sunan Darimi tu okey. Ini ada sama Osman Darimi.
Dia buku dia memang kalau baca geleng kepala lah. Dia menggambarkan seolah-olah Allah Ta'ala ada anggota, Allah Ta'ala duduk ke atas, lagi tinggi tuan-tuan, lagi tuan-tuan dekat dengan zat Allah. Dia sebut dalam kitab dia. Itu Osman Darimi. Maksudnya Wahabi sukalah dengan Osman Darimi ni. Kalau ahli sunnah berhati-hati. Pasal dalam kitab dia tu memang sangat-sangat mentashbihkan Allah. Mana boleh kita sebut lagi tuan-tuan tinggi, lagi tuan-tuan dekat dengan Allah. Kalau macam tu orang yang duduk kapal terbang lah paling dekat dengan Allah. Orang duduk tingkat 14 ni dekat secara fizikal. Kerana zat Allah secara fizikalnya ke atas, lagi tinggi tuan-tuan lagi dekat. Mana kita tak sebut, ahli sunnah tak sebut tuan-tuan benda ni. Kita menjisimkan Allah. Itu jelas menjisimkan Allah. Jadikan Allah terikat dengan ruang dan masa. Mana boleh sebut macam tu. Tapi Osman Darimi sebut. Tuan-tuan jumpa banyak Wahabi pun dia sebut benda macam tu. Tak boleh sebut macam tu. Jangan sebut secara fizikal. Kalau kata Allah Ta'ala atas arash, nak sebut tapi bukan zatnya. Jangan sebut zat Allah atas arash. Kata Allah Ta'ala atas arash seperti mana layak dengan kebesarannya. Sebagai ulama tak mau sebut macam tu, takut salah faham. Habis tu Nabi SAW jumpa Allah pada Isra' dan Mi'raj. Di atas arash. Isra' dan Mi'raj bukan nak bertemu dengan Allah. Nabi berjalan Isra' dan Mi'raj untuk apa? Quran sebut je lah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Isra' dan Mi'raj? Supaya Allah memperlihatkan pada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Tu Nabi Muhammad naik ke atas, nampak pintu langit, jumpa Nabi-Nabi terdahulu, nampak kursi, nampak arah, nampak syurga, nampak neraka. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau semata-mata nak berbicara, berkalam dengan Allah, Nabi Musa berkalam di Bukit Tur Sina. Kita di dunia ni saat paling dekat dengan Allah masa bila? Dalam sujud. Jangan sebut tuan-tuan Allah Ta'ala secara fizikal. Sebab Allah Ta'ala ni yang menjadikan alam, dan Allah Ta'ala tak terikat dengan mana-mana alam. Tapi banyak je saya tanya orang, dia kata Allah atas arash. Tapi ingat, dia sebut atas arash, berhenti di situ. Jangan gambarkan, okey, ni langit pertama, 2, 3, 4, 5, kursi, arash, Allah atas tu. Jangan gambar macam tu, itu silap. Satu kesilapan. Nak sebut juga atas arash seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungan Allah, bukan bizatihi. Sebab kalau macam tu, apa beza atas Allah dengan atas makhluk? Monyet atas pokok, zat monyet atas pokok, itu makhluk. Saya atas kereta, zat kita atas kereta. Allah atas arash, macam tu juga? Bukan. Tak apa tuan-tuan, itu Darimi lah. Sebab perlu saya sebut, kadang-kadang ada orang sangka, Darimi ni ke yang disebut kata-kata. Banyaklah ni tuan-tuan rajin membaca di internet. Golongan Wahabi rajin keluarkan Osman Darimi punya kata-kata. Dia memang bermazhab Syafi'i, lama dah Osman Darimi ni. Tapi dia punya akidah yang saya tak kata terus lah tashbih tuan-tuan, musyabbihah, nak menghukum. Tapi memang boleh membawa kepada tajsim. Akidah itu boleh membawa kefahaman begitu. Baik tuan-tuan. Kemudian mana ni? Fardu dia mana? Tertentu yang dahulu apa yang muktamadnya, maka dijawabnya dengan bahawasanya yang muktamadnya sah tayamumnya dan disemayangkan apa yang dikehendaki yang pertama atau yang kedua sekiranya ada sudah masuk waktunya pada tatkala ia tayamum itu. Dia niat tayamum nak semayang 2 fardu. Sah tayamum tu sah, tapi 1 fardu je boleh buat. Terpulang kat dia nak buat fardu yang mana? Boleh lah, dia nak buat fardu yang mana? Contohnya lah semayang jamak. Kan jamak kena 2 tayamum. Jadi dia tayamum tu dengan niat nak semayang 2-2 sekali. Dia tak boleh. Dia mesti 1, betul tak? 1 untuk Zuhur, 1 untuk Asar. Tapi sah tak tayamum? Tayamum dia sah, tapi dia boleh semayang salah satu saja. Jadi dia dah semayang untuk Zuhur, nanti nak semayang Asar pula, dia kalau dia jamak kan, dia kena ambil tayamum lain lah. Gitu. Tapi yang penting tayamum dia sah, sekalipun dia niat untuk semayang 2 fardu. Kemudian Su'ila radhiyallahu anhu, daripada seorang laki-laki atasnya hadas akbar, hadas besar, hadas akbar, keluar mani, kemudian haid, nifas dan ketiadaan air, adakah baginya tayamum dan ia semayang, dan apabila ia semayang hendaklah dibaca Fatihah hanya atau harus dibaca surah, dan adakah harus ia baca Al-Quran di luar sembahyang dan menyentuh mushaf dan menanggung akan dia dan berhenti dalam masjid, dan apabila didapatnya air dan jikalau sahanya panjang lamanya ia mandi dan diulangi sembahyangnya. Ini soalan dia. Seorang lelaki berhadas besar. Bila hadas besar, dia nak, kalau kita berhadas besar,
Pertama kena mandi, kan wuduk sekali, betul tak? Ataupun mandi wajib saja pun memadai. Kalau masa mandi tak sentuh kemaluan. Siapa masa mandi wajib tak menyentuh kemaluan, maka terangkat sekali hadas kecil. Syarat dia tak menyentuh kemaluan. Misalnya sukar lah orang Melayu ni, dia tak puas. Jadi kalau masa mandi wajib sentuh kemaluan, batal, bukan batal mandi wajib, batal wuduk. Jadi nanti lepas mandi wajib rata semua, kena ambil sembahyang lain lah. Tapi siapa yang mandi wajib, dia guna sarung tangan ke, dia tak sentuh kemaluan dia, meratakan air, habis je mandi wajib, dia tak perlu ambil wuduk. Kerana mengangkat hadas besar, dia angkat sekali yang kecil. Boleh. Jadi tayamum, katakanlah dia berhadas besar, dia nak semayang. Jadi dia bila dia nak semayang, dia kena tayamum. Lepas dia tayamum tu, dia semayang, dia masa semayang boleh tak baca ayat Quran? Soalan dia. Lepas dia semayang, boleh tak dia pegang Quran? Boleh tak baca Quran? Boleh tak duduk dalam masjid ni, dalam masjid? Kita tahu duduk dalam masjid dalam mazhab Syafi'i bagi orang yang berhadas besar tak boleh duduk. Haram hukum dia. Ni duduk macam ni, hadas besar tak boleh duduk dalam masjid, haram. Kecuali yang ada khilaf sikit berkenaan dengan orang perempuan haid, dia ada khilaf. Mazhab Syafi'i tak boleh juga. Ada sebahagian lain dia kata boleh dengan syarat dia tutup balut macam mana supaya darah tu tak menitik. Sebab orang perempuan haid ni, dia kalau dia mandi wajib pun tak hilang tak hilang dia punya hadas tu, pasal selagi mana tak habis haid. Selagi tak habis haid, mandi wajib pun mana tak berfungsi mandi wajib tu. Haid tak habis lagi. Tapi orang lelaki bila dia berhadas besar, dia mandi selesai. Sebab tu orang lelaki bila berhadas besar memang tak boleh duduk dalam masjid. Orang perempuan dia ada perbahasan sikit lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun tak boleh. Ada yang kata nak lalu boleh, tapi jangan sampai menitik di dalam masjid. Baik, kemudian itu soalan dia. Maka dijawabnya, wajib tayamum dan semayang dan membaca Quran dan surah dan harus membaca Al-Quran dan di luar semayang. Wajib tayamum lah. Ayat tak ada, dia berhadas besar nak semayang, wajib tayamum. Wajib tayamum. Dan membaca Quran, boleh baca Quran. Dan surah dan harus membaca Quran dan di luar semayang, boleh. Dah habis semayang fardu, boleh tak nak baca Quran? Boleh. Kita sebut dah tadi. Satu tayamum untuk satu fardu, dan sunat boleh banyak mana pun. Dia boleh duduk dalam masjid dah. Duduk masjid pun boleh. Sebab dia dah tayamum kan. Baik, kemudian dan di luar sembahyang dan menanggung mushaf dan berhenti di dalam masjid, dan wajib ia mandi apabila didapatnya air, dan jika terlama masanya, walaupun lama masanya, dan diulangi sembahyang jika ia tayamum pada tempat yang ghalibnya ada air. Ni kita sebutlah, kalau tempat tu selalu tak ada air, dia tayamum, dia tak perlu ulang. Tapi kalau tempat kita ni selalu ada air, tiba-tiba tak ada air, maka bila dia tayamum, nanti bila ada air, dia kena qada balik. Itulah dalam pegangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kena qada balik kerana tempat itu biasanya ada air. Tapi dia ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i dia ada khilaf. Semua mazhab Syafi'i kata bila dah cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau dia berhadas dia berhadas besar, kemudian dia tayamum, bukan, kalau faqirut tahurain dia panggil, nanti disebut bawah ni tuan-tuan. Kalau berhadas besar, dia tayamum, dia boleh buat apa semualah. Yang benda tak boleh dia boleh buat. Tapi kalau untuk faqirut tahurain, lepas ni bawah ni tuan-tuan, nanti saya baca. Baik, kemudian Su'ila radhiyallahu an, daripada orang, satu lagi saya baca ketiadaan air dan tanah. Ni faqidut tahurain dia panggil. Air tak ada, tanah pun tak ada, dua-dua tak ada. Baik. Adakah harus ia semayang pada awal waktu sekira-kira tiada harap akan mendapat akan salah satu daripada air, atau tiada harus sembahyang melainkan sudah pecik waktu ni maksud waktu nak habis dah baru boleh sembahyang? Seperti orang yang mutahayyiz pada kiblat, orang yang tak tahu arah kiblat, dan daripada orang yang ketiadaan tahurain, tidak ada tanah dan air, debu tak ada, air pun tak ada. Adakah harus ia membaca ayat dalam khutbah atau tiada? Ini disebut sebagai faqidut tahurain. Orang yang tidak ada air pun tak ada, tanah nak bertayamum pun tak ada. Jadi macam mana nak buat? Boleh tak masuk waktu ditulis sembahyang? Nak tayamum pun tak ada. Ni kita sebut mazhab Syafi'i. Nanti kita sebut sikit tentang berkenaan dengan apa pandangan mazhab lain sebagai apa, membanyakkan tuan-tuan kita punya ilmu. Kalau situasi, ada situasi tuan-tuan,
Sekejap saya baca dulu yang ni. Maka dijawabnya dengan bahawasanya tiada harus ia semayang selama ada harap akan dapat salah satu daripada tahurain di dalam waktu. Kalau dia jangka akan dapat air sebelum habis waktu ataupun debu, tak boleh semayang. Kalau dia yakin lah, dia yakin ataupun zon kuat akan dapat, dia tak boleh semayang. Tiada harus ia semayang. Maka jika sudah putus harapan ni masa bila duduk dalam penjara, musuh tak bagi langsung, apa pun dia tak bagi, putus harapan. Daripada demikian itu hendaklah semayang mutlak, semayang saja, semayang mutlak, semayang saja. Yakni sama ada awal waktu ataupun akhirnya boleh. Dan ada pun orang yang ketiadaan tahurain jika tiada segala kaum dapat tahurain sekaliannya, dan tentulah atasnya khutbah, dan padahal ia junub dibaca akan ayat kerana terhenti sahih khutbah dengan dia. Okey, saya berhenti di sini tuan-tuan. Tapi saya nak urai sikit. Faqrut dalam ni dulu. Sekiranya contoh masuk penjara. Contoh masuk penjara, musuh lah, dia tak bagi kita air, dia tak bagi kita debu. Mungkin kadang-kadang pakai seluar pendek je dalam penjara, nak semayang minta dia tak bagi. Kalau kita yakin akan ada air sebelum apa? Sebelum habis waktu ni, mungkin musuh tu bagi, kita yakin lah, kita ada yakin ataupun kita zan, kita kena tunggu hingga akhir waktu. Tapi kalau kita dah tahu dah memang musuh ni takkan bagi sampai bila, sampai sudah dia takkan bagi, awal waktu tu kita boleh semayang dah, sekalipun pakai seluar pendek, sekalipun tak tayamum, sekalipun tak berwuduk. Sebab memang dalam keadaan macam tu, ni panggil semayang saja. Nak buat macam mana? Boleh semayang terus. Kemudian disebut lagi dalam ni, sekiranya di satu tempat tu tak ada air, air tak ada, debu pun tak ada, macam mustahil lah tuan-tuan kan. Tapi ini teori lah tuan-tuan. Satu tempat tu air tak ada, debu pun tak ada, nak baca khutbah, maka dia boleh baca khutbah dalam keadaan dia tak berwuduk dan dia tak bertayamum, dan dia pun semua pun sama, dah tak ada air, satu kampung tak ada air, debu pun tak ada, dia boleh baca khutbah. Dan boleh tak ada baca Quran? Memang boleh lah. Tak baca Quran mana sah khutbah? Khutbah kena baca dalam salah, ayat Quran mesti dibaca di dalam salah satu khutbah. Sebab tu orang yang baca khutbah, benda penting cek ayat Quran, jangan baca silap. Ada setengah tok khatib dia baca ayat khutbah, ayat Quran kita dengar salah, dia tak baca dulu, tunggang langgang. Sebab tu tentang perasaan dalam khutbah perak. Khutbah kedua dia akan ada kan, ya ayyuhallazina amanu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Kenapa ada yang tu? Kalau lah tok khatib baca silap, ayat tunggang langgang baca. Sebab saya pernah jumpa tok khatib memang baca ayat, memang tak bunyi ayat Quran, tunggang langgang dia baca. Jadi sekurang-kurangnya ada ayat ni yang cover ayat ni. Sebab ayat Quran tak wajib pada dua-dua khutbah, pada salah satu khutbah. Kalau ada dua pada dua-dua khutbah, baguslah. Boleh kot tuan-tuan, no? Itu dipanggil faqidut tahurain. Cumanya kena qada ke tak kena? Dalam mazhab Syafi'i kena qada balik. Dah. Okey, saya nak cerita sikit tentang mazhab lain. Sebab kadang-kadang jadi, pertama berkenaan dengan tayamum. Kalau jadi kita masuk penjara lah, na'udzubillah lah, musuh tangkap, uduk tak ada, debu pun tak ada, boleh tuan-tuan pegang dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dalam keadaan ni. Keadaan yang macam ni lah. Mazhab Hanafi dia anggap yang debu tu, dia anggap semua benda yang ada kat dunia. Dalam Quran sebut walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban, tayamumlah dengan benda-benda yang bersih. Mazhab Hanafi dia anggap semua benda yang ada kat dunia, ni boleh, semua benda. Kalau dalam penjara tu, dinding penjara, jangan dinding tempat orang kencing lah, dinding biasa, dia anggap walaupun tak ada debu di situ, dia anggap itu sa'idan tayyibah, apa segala benda yang ada. Tepuk-tepuk sapu ayat muka. Kalau jadilah keadaan kita macam tu, macam dulu-dulu kan dia suruh, bila pergi Mekah pegang mazhab lain bila sentuh kan, dulu-dulu kan. Jadi dalam mazhab Hanafi, semua benda yang ada atas dunia ni termasuk bersih, asalkan bersih lah, bukan anjing dan babi, bukan najis, termasuk dalam sa'idan tayyiban. Jadi dalam mazhab Hanafi takkan timbul isu tu. Tapi kalau tak ada apa langsung, apa pun tak ada, yang ada semua benda kotor yang kat liling. Baik, dalam mazhab Syafi'i saya sebut, semayang dalam keadaan tidak berwuduk dan tidak bertayamum kena ulang. Dan bila semayang tu boleh baca Fatihah ke tak boleh? Ini khilaf. Dalam mazhab Syafi'i kata boleh baca, dalam mazhab Syafi'i kata boleh baca Fatihah. Sebahagian dari Imam Rafi'i kata tak boleh baca Fatihah.
Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau semayang yang tidak ada wuduk dan tidak ada tayamum, semayang juga kita panggil apa tuan-tuan? Semayang hormat waktu. Tak, semayang hormat waktu. Tapi nanti kena ulang lah. Kena ulang. Balik kena ulang. Kalau dalam mazhab Hanafi, dia tak wajib semayang. Mazhab Hanafi, Sufyan Sauri dengan Al-Auza'i, kalau air semayang pun tak ada, debu nak tayamum pun tak ada, maka tak wajib semayang. Sehinggalah ada salah satu, air ataupun debu. Pasal semayang mesti ditunaikan dalam keadaan bersih. Mazhab Maliki pun macam tu. Jadi mazhab Hanbali pula, mazhab Hanbali tunai juga. Mazhab Hanbali tak ada air, tak ada debu, kena semayang juga, hormat waktu, semayang mutlak, dan tak perlu qada. Itu beza dia. Kalau mazhab Hanbali, semayang walaupun tak ada air, tak ada debu, semayang juga, dan tak perlu lagi qada semayang tu. Tapi kita mazhab Syafi'i, saya sebut yang tu lah. Dalam mazhab Syafi'i kita semayang juga, dan waktu semayang tak boleh baca surah Fatihah saja. Sebelum saya lupa, dalam ini dia tak sebut, dalam lain dia sebut. Dalam kitab Iqna, dalam kitab Asna Matalib, Zakaria Ansari sebut dah, semayang ketika mana tidak ada wuduk dan tidak ada tayamum, hanya boleh baca Fatihah sahaja. Sebab tak baca Fatihah kan batal semayang. Surah tak boleh baca, Fatihah sahaja, sebab nak melepaskan kewajipan solat tu. Boleh lah. Semayang hormat waktu. Baik, habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung bawah tu. Mana ni? Maka dijawabnya, kita sambung mana ni? Su'ila radhiyallahu an. Mana ni? Betul. Su'ila radhiyallahu an. Baris bawah tu baris yang 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima daripada bawah. Ke surat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan wa la mathuda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.